Temenggo yang terletak di Great Negeri Perak. Darul Rizwan ini merupakan sebuah tasik binaan manusia terbesar terhasil daripada pembinaan Empangan Temenggo. Menurut para pengkaji purba, dengan terbinanya Empangan Temenggo, maka tasik Temenggo telah menenggelamkan binaan Kerajaan Melayu Purba yang berada di hutan belum sejak beribu tahun dahulu. Tujuan utama pembinaan Empangan Temenggo adalah langkah strategik kerajaan untuk membendung dan mengawal ancaman gerila komunis dengan menenggelamkan laluan susupan gerila dari Petong, Siam masuk ke negeri Perak. Selain membendung ancaman komunis, manfaat besar daripada pembinaan Empangan Temenggo adalah dapat menghasilkan jana elektrik terbesar bagi semenanjung Malaysia, di samping menjadi sumber air utama bagi negeri Perak dan negeri Pulau Pinang, dan juga merupakan produk pelancongan bagi negeri Perak Darul Rizwan. Di tengah-tengah tasik Temenggo adalah Pulau Banding. Pulau ini bukan sahaja memperlihat panorama alam yang cantik, menakjubkan dan menawan, serta dikelilingi hutan hijau tertua berusia lebih daripada 130 tahun, tetapi pulau ini menyimpan khazanah 1001 rahsia alam semula jadi yang boleh menarik perhatian para pengkaji dan pelancong yang datang ke tasik Temenggo. Antara khazanah hidupan alam semula jadi yang boleh ditemui di pulau ini ialah gajah. Untuk kami memula pencarian gajah dari tempat penginapan kami, iaitu Boat House, kami terpaksa menaiki speedboat untuk sampai ke destinasi. Sebelum sampai ke destinasi, sepanjang perjalanan, kami telah melalui beberapa kawasan air yang dikelilingi hutan menghijau yang amat menarik dan menakjubkan perhatian kami. Sesampai kami di pinggiran pulau, kami memulakan langkah menjejaki gajah, namun kami gagal menemuinya. Walau bagaimanapun, kami telah berjaya menemui beberapa sirah gajah yang lama dan sirah gajah yang baru. Tidak jauh daripada sirah gajah yang baharu tadi, kami telah menemui satu longgokan najis gajah yang lama dengan anggaran usianya 2 minggu di tapak sirah gajah yang lama. Inilah salah satu sirah gajah yang lama kami temui sepanjang perjalanan tadi yang agak besar keluasannya dengan anggaran 10 kali 10 meter, dan di hadapan saya ini ada satu longgokan najis gajah. Berkemungkinan ada lagi tapak-tapak sirah gajah yang akan kita boleh temui untuk perjalanan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan sirah gajah dan apa budaya atau sifat-sifat kehidupan gajah yang perlu diketahui khususnya oleh para pelancong yang berhasrat melancong ke Pulau Banding
atau Tasik Temenggo. Serang ni sebenarnya adalah kawasan yang mana soil itu mempunyai unsur-unsur garam. So ada yang setengah salt lake, dipanggil dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu sira, dalam bahasa Inggerisnya sira gajah. Sira. Yang kita pergi tu sira gajah. Ada setengah tu sira biasa saja. So where all animal can come. Dia berbeza kan? Sungai yang itu biasanya lembah atau sungai yang di situ ada mineral yang masin tadi. Yang kita sira gajah tu sebab di bukit kebanyakannya khas untuk gajah sajalah. That's why yang itu dia kata sira gajah. Kalau tidak dia panggil sira saja. Sira is English is salt lake, jilat. Okey, jadi ada dua. Tapi biasanya gajah satu tentang binatang haiwan apa semua ni, dia boleh bau kita daripada jauh lagi. Kita human dia boleh bezakan bau alam semula jadi dengan bau manusia. So dia kalau boleh dia pun sama tak nak bertembung dengan manusia. Kalau boleh elak. Dia kalau boleh dia kata buat apa saya confront dengan ni, larilah. Tapi one thing, dia cukup pandai dalam hutan. Di belakang pokok tu kita boleh tak nampak padahal badan besar tau. They are very good at camouflage belakang dalam tapi one thing dia tak boleh nak tipu, bau dia. Kepada pelancong tempatan dan luar negara yang ingin mengadakan kegiatan sederhana, lasat dan mencabar di Tasik Temenggo atau Pulau Banding, tidak perlu gunda gulana tentang tempat penginapan kerana banyak pengusaha produk pelancongan setempat di Tasik Temenggo, terutamanya pengusaha rumah bot atau houseboat, akan memberi perkhidmatan sesuai dengan keperluan para pelancong dengan bayaran yang berpatutan. Jadi kalau kita nak jaga ni sebenarnya kalau macam Pak Lan duduk kat pulau macam ni, kita kena jaga alam sekitar, kena jagalah kebersihan dia. Musnah hutan-hutan ni kita tak payah, tak boleh lah nak musnah kan. Jadi kebersihan dia kena jagalah. Okay, nama saya Alif Azra bin Jali dan saya daripada Kuching, Sarawak. Okay, dan saya datang ke Gunung Pak Lang ini untuk bercuti.
Sebab utama kenapa saya memilih Gunung Pak Lang ini untuk saya bercuti adalah kerana tempat ini ada privacy di mana tak banyak orang lah datang ke pulau ini. Sebab pulau ini dia agak jauh daripada kota Perak. Dan di sini kita ada alam semesta jadi yang belum lagi, yang kiranya masih lagi terpelihara dia punya flora dan fauna dia. Selain daripada aktiviti-aktiviti lain seperti boleh berehat, dan juga boleh pergi memancing ikan selain daripada jungle trekking. Sebenarnya bukan Batu Putih. Ia cerita dulu. Sekarang Tasik Temenggong, Pangan Temenggong. Tapi dia orang panggil Tasik Banding. Ya sebenarnya Banding tu Pekalan Banding, bukan Tasik Banding. Tasik Temenggong, Pangan Temenggong kan? Tasik Temenggong, Pangan Temenggong, Tasik Temenggong, bukan Tasik Banding. Banding Pekalan Banding. Itu cerita dia kan. Batu Putih tu sebenarnya itu gunung tu, gunung asal orang panggil dulu, orang Temenggong dulu kan. Dia orang panggil Gunung Berusung. Ini Gunung Lang. Tapi apabila dah naik Tasik Temenggong ni, dia orang batu tu semua nampak putih kan. Tu putih, gunung tu putih. Jadi orang panggil Batu Putih. Mula-mula Pak Lang bekerja dengan Jabatan Hak Ehwal Orang Asli dalam Tasik Temenggong ni. Lepas tu Pak Lang, apabila Pak Lang pecing, Pak Lang pun tak tahu kata Pak Lang nak buat pulau ni. Memang Pak Lang tak ada target nak buat pulau ni kan. Lepas tu, selepas pecing lebih kurang 2 tahun, Pak Lang beli bot sebiji, Pak Lang masukkan Tasik Banding, Pekalan Banding, Pak Lang untuk bawa Taman Negeri punya. Lepas tu Pak Lang datang sini buat pondok sebiji untuk bekelah anak-anak cucu lah kan. Sajalah Pak Lang mari duduk kat sini. Jadi Pak Lang tak ada mohon apa lagi masa tu. Lepas tu, tiba-tiba jadi macam ni. Sikit demi sedikit, Pak Lang buat ni. Bukanlah kata ada modal 20,000, tak ada. Sikit-sikit Pak Lang buat macam tu lah. Pak seorang lah. Lepas tu kawan-kawan duduk terus sikit lah kan. Itu cerita yang sebenarnya. Masa Pak Lang pecing tu, terus Pak Lang duduk sini. Jadi apabila dah Pak Lang duduk kat pulau ni, ya, Pak Lang buat pulau Gunung Lang Batu Putih. Bawa orang tahu. Pak Lang ni kalau mereka datang book sendiri macam ni, dia sewa bilik. Satu malam 120, satu bilik boleh duduk 4 orang 5 orang satu bilik. Dapur Pak Lang ambil dalam RM70 satu malam. Pak Lang kira satu malam kan, dapur semua cukup, alat kelengkapan dapur semua cukup. Tapi kalau pakej Pak Lang ambil tinggi sikit. Pakej untuk kalau 15 orang ke 20 orang Pak Lang ambil 100 satu kepala. Tak masuk makan. Pasal maintenance minyak bok tinggi. Lepas tu nak buat lawatan lagi sana sini kan. Itulah. Tapi kalau naik bawa sampai 30-40 orang, Pak Lang akan ambil RM80 lah seorang. Dua sikit lah. Kalau kata 15 orang, kalau duduk 2 malam, kalau 3,000 Pak Lang akan diskaun balik RM200. Antara highlight yang agak menarik di bukan sahaja di Gunung Pak Lang, tapi di seluruh Royal Bloom ini adalah hutan di sini dikatakan berumur 130 juta tahun sudah, which is lebih tua daripada hutan Amazon. Selain itu, keluasan keseluruhan Royal Bloom adalah 118 hektar persegi. Selain daripada dihuni pelbagai jenis flora fauna seperti 23 spesies ikan dan juga 3,000 spesies flora secara keseluruhannya. Kawasan yang berdekatan yang keseronokannya taklah seberapa juga kan. Cumanya lawatan kat Sirah Gajah, banyak gunung ni dia dah buat tempat trekking dah, tengah tangga apa semua dah ada dah. Lepas tu Gua Cermin, mandi di Sungai Kenyir, ya, lawatan Kampung Temenggong, itu lah. Naik Tasik Temenggong ni, dia naik. Kalau orang datang sini nampak batu tu semua putih kan. Itu putih, sana putih. Kalau ada tangga tu nak trekking nak naik boleh tu. Ada tangga dah kau nak buat dah. Itu majlis bagi sponsor 60,000 dah kau buat. Boleh naik sponsor apa boleh naik. Tak masalah. Harapan saya untuk Gunung Pak Lang dan juga untuk keseluruhan area Royal Bloom adalah supaya tempat ini sentiasa terjaga
Okey, dan semoga pihak berkuasa akan memberi perhatian lebih lah kepada kawasan ini dan melarang mana-mana pihak yang tak bertanggungjawab menyalahgunakan Rayblum di mana melakukan aktiviti-aktiviti haram seperti menghidup binatang ataupun menjalankan aktiviti pembalakan yang haram. Okey, supaya flora-fauna yang ada sekarang ini boleh dinikmati oleh kita punya generasi yang akan datang. Buat masa sekarang dengan Pak Lan duduk sini, tidak apa masalah lagi dah. Pasti ada tengok tempat Pak Lan ni, kawasan Pak Lan jaga bersih, pokok-pokok Pak Lan tak tebang, tak itu kan. Alam sekitar kan, semua Pak Lan jaga, tak ada masalah lah. Alhamdulillah lah. Assalamualaikum, saya Dr. Abdul Rizal Bendim, datang daripada Unimas Sarawak, menyertai bengkel penerbitan dokumentari wildlife di Tasik Temenggur di Royal Belum ini. Selama saya hidup 46 tahun, inilah bengkel yang terbaik yang pernah saya join. Mana taknya dia punya facilitator tu Brad Pitt. Itu yang saya tak dapat nak lupakan lah. So terima kasih Dok Mal kerana merakyatkan dokumentari. Alhamdulillah, kumpulan kami telah selesai menjalankan satu tugasan di Pulau Gunung Lang, di mana tugasan ini dianggotai oleh 8 orang. Jadi saya telah di kumpulan itu setelah dilantik sebagai pengarah program penggambaran itu. Alhamdulillah dengan pengalaman yang kosong. Jadi saya dah dapat penggambaran keseluruhan bagaimana projek dijalankan, dan kita beri kredit kepada Dok Mal, iaitu Presiden diketuai oleh Cik Zaki Abdul Rahim dan juga tim yang telah memberi peluang kepada kita hadir di Tasik Temenggur dan melihat berbagai-bagai keindahan di sini, dan ilmu banyak kita dah dapati di sini. Jadi boleh katakan kita beri 5 bintang kepada Dok Mal. Assalamualaikum, bersama saya semua. Saya Alif Azam Jadi dari Universiti Malaysia Sarawak dan saya memainkan peranan sebagai pelakon, sebagai pelancong dalam video dokumentari yang akan ditayangkan sebentar nanti. Dan saya berasa sangat gembiralah kerana dapat menyertai bengkel anjuran Dok Mal ini dan bertemu dengan pelbagai lagi peserta daripada universiti dan juga institusi yang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hafizul daripada Politeknik Metro Tasik Gelugor. Dalam pembikinan filem dokumentari ini, saya memegang sebagai Assistant Director. Terima kasih kepada Dok Mal kerana memberi peluang kepada saya untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam proses dokumentari di Tasik Temenggur ini. Assalamualaikum, saya Nazar Yahya atau lebih dikenali sebagai Merah. So untuk kali ini, projek ni saya dilantik menjadi cameraman dan juga DP. Selesai semuanya, Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Dok Mal yang telah banyak memberi tunjuk ajar di dalam bidang dokumentari. Jadi kepada sesiapa yang belum mendaftar sebagai ahli Persatuan Dok Mal, tolong daftar segera kerana pendaftaran masih percuma. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang mengikuti kursus Dok Mal. Saya Zabat Muhammad daripada Sabah, menyertai kursus ini untuk bengkel penerbitan dokumentari alam semula jadi. Saya bertugas untuk ini sebagai behind the scene punya cameraman. So terima kasih kepada Dok Mal juga kerana memberi peluang kepada saya dan memberi beberapa pengetahuan yang sangat membina. Hai, Assalamualaikum. Saya Salbeh binti Kasim ataupun B. Dalam pembikinan video dokumentari Alam Semula Jadi ini, saya memegang sebagai gundik dan juga AD. Jadi saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Dok Mal kerana memberi peluang kepada kami untuk mengaplikasikan
ilmu yang kami ada ke realiti, ke dunia sebenar. Assalamualaikum, saya Liza menguruskan perjalanan production, iaitu saya mencantikkan, menguruskan konti dan juga treatment. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dok Mal kerana dengan kursus ini saya dapat banyak ilmu untuk proses PMP saya, proses kerjaya saya. Terima kasih banyak-banyak kepada Dok Mal. Selain dari itu, saya juga berterima kasih kepada Dok Mal kerana dapat menguruskan satu bengkel yang sangat sistematik, termasuklah penginapan yang bersih, yang baik, makanan yang sedap dan juga jadual yang teratur membuatkan peserta-peserta semua selesa. Terima kasih Dok Mal.